Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Diucapkan selamat datang ke program eBelajar Negeri Melaka 2020. Pada hari ini kita nak berkongsikan ilmu dan belajar sains tingkatan 4 KSSM. Topik kita pada kali ini adalah atas tema kaedah saintifik, bab 2 bantuan kecemasan, dan subtopiknya adalah 2.1 resusitasi kardiopulmonari ataupun CPR. Pada akhir pembelajaran ini, para pelajar akan dapat yang pertama menyatakan apakah itu CPR dan situasi yang memerlukan CPR. Yang kedua, para pelajar dapat mendemonstrasi kaedah CPR, dan yang ketiga dapat menerangkan kepentingan CPR. Antara lain objektif pembelajaran untuk topik bantuan kecemasan pada kali ini adalah menyatakan definisi CPR dan contoh-contoh situasi yang memerlukan CPR, mendemonstrasi kaedah CPR melalui video, dan yang ketiga menerangkan kepentingan CPR dalam kehidupan sehari. Bersama guru sains anda pada kali ini iaitu saya, Cikgu Ramzi bin Haji Naim dari SMKA Tun Perak, Jasin, Melaka, ingin berkongsi dan sama-sama mempelajari topik bantuan kecemasan iaitu CPR. Kita perlu berikan bantuan kecemasan. Ya, bantuan kecemasan perlu diberikan kepada seseorang yang berada dalam keadaan bahaya di mana nyawanya terancam sebelum bantuan paramedik ataupun ambulans tiba. Di sini kita akan fokus kepada CPR. Apakah dia CPR? CPR adalah singkatan daripada Cardiopulmonary Resuscitation. Ada dua kat sini, ada dua perkataan yang penting di sini iaitu cardio dan pulmonary. Cardio itu maksudnya jantung, manakala pulmonary membawa maksud paru-paru. Di mana dua organ ini sangat penting untuk pernafasan dan juga untuk mengepam darah ke seluruh anggota badan. Jika dua-dua organ ini tak berfungsi, maka kita perlu tak berfungsi ataupun kurang berfungsi, kita perlu berikan bantuan kecemasan. Kita lihat definisi CPR. CPR adalah bantuan kecemasan yang melibatkan gabungan teknik tekanan di bahagian dada dan hembusan ke dalam mulut mangsa. So ada dua teknik kat sini Bapak sekalian. Satu, teknik tekan bahagian dada dan hembusan, dan teknik hembusan ke dalam mulut mangsa bagi mengembalikan dan memulihkan pernafasan seseorang. Tujuan CPR jalan dilakukan adalah untuk mengembalikan dan memulihkan pernafasan. Mungkin degupan jantung dia terhenti, so kita boleh pulihkan dan kembalikan supaya jantung tadi berfungsi normal. Tujuan yang kedua, untuk memastikan darah yang kaya dengan oksigen tadi boleh sampai ke dalam otak bagi menghalang kerosakan otak. Yang ketiga, untuk mengurangkan kecederaan ampara dan akhirnya dapat menyelamatkan nyawa mangsa. Kita lihat seterusnya adalah situasi yang memerlukan CPR. Mungkin satu hari Pak Pelajar pergi ke pasar raya, tiba-tiba ternampak seseorang tadi jatuh pengsan. Jadi kita dah ada ilmu tentang CPR. Jadi kita boleh hampiri seseorang ini tadi, dan kita cek respon dia. Kita cek degupan jantung dia, kita cek denyutan nadinya. Kalau perlu kita buat CPR, kita teruskanlah beri bantuan kecemasan. Pada itu situasi yang berlaku lah. Terus seterusnya kita lihat situasi tadi lah. Ada tiga situasi.
seseorang tadi yang pertama tidak bernafas ataupun tidak boleh bernafas. Jadi seseorang tadi tidak respon terhadap rangsangan, sentuh, panggil, dia tak respon. Itu contoh seseorang yang memerlukan CPR. Dan yang ketiga, seseorang tadi tiada denyutan nadi ataupun degupan jantung. Next tu pergi kepada punca keadaan, apakah keadaan-keadaan atau punca-punca yang memerlukan CPR. Yang pertama, serangan jantung secara tiba-tiba. Mungkin jantung dia berhenti, itulah serangan jantung. Seterusnya, punca keadaan yang kedua adalah renjatan elektrik. Bangsa terkena renjatan elektrik. Seterusnya, yang ketiga adalah lemas. Mangsa yang lemas di dalam kolam ataupun mangsa yang lemah di tepi pantai yang memerlukan kita berikan bantuan kecemasan iaitu CPR. Dan yang keempat adalah mangsa yang kena panahan petir. Dan ada juga kes-kes berat. Contohnya seseorang tadi yang mengalami stroke, seorang tadi yang mengalami kemalangan ataupun seorang tu yang mengambil darah secara berlebihan. Ini adalah kes-kes berat yang memerlukan rawatan rapi di hospital. Tapi yang empat ni tadi, serangan jantung, renjatan elektrik, lemas dan panahan petir, itu merupakan kita boleh berikan bantuan kecemasan sementara sebelum bantuan paramedik tiba. Okay, sebenarnya kita nak kongsi di sini kenapa CPR. Apakah kelebihan yang ada pada kaedah CPR ini? Yang pertama, kaedah ini senang. Kenapa senang ataupun mudah? Sebab CPR ini tidak memerlukan sebarang peralatan. Kemudian cuma dia perlukan pengalaman, perlukan kemahiran dan perlukan pengetahuan. Mesti ada pengetahuan ataupun kita kena pelajari. Jadi kita perlu mempelajari kaedah CPR dengan betul supaya kita dapat menyelamatkan seseorang ataupun nyawa seseorang sebelum bantuan paramedik ataupun ambulans tiba. Peringatan di sini, sila lakukan CPR dengan betul. Jika salah, apa berlaku? Tulang rusuk mangsa tadi boleh patah ataupun udara yang dihembus tidak sampai ke paru-paru mangsa. Jadi kita lihat kaedah CPR. Penting ni supaya kita dapat membantu seseorang yang memerlukan bantuan kecemasan. Kita lihat kaedah yang pertama, periksa respon mangsa. Kita boleh dengan cara apa? Kita tepuk bahu mangsa, kita tepuk dia, kita beritahu, kita panggil nama dia, Ahmad, kau okey ke Ahmad? Itu contohlah. Kemudian kita nak periksa sama ada mangsa sedar ataupun tidak. Jika kita ada respon, kita boleh beritahu orang sekeliling tu untuk buat panggilan. Panggilan kecemasan 999 untuk mendapatkan bantuan ambulans dan sebagainya. Itu kaedah yang pertama. Kaedah yang kedua adalah kita buka saluran pernafasan mangsa. Macam ajar ini dengan cara bila keadaan mangsa ini tertiarap, kita boleh alihkan badan mangsa, iaitu kita angkat kepala atau kita angkat dagunya supaya dia menghadap ke atas. Itu dengan cara mendongakkan kepadanya. Dengan tujuan untuk membuka saluran pernafasan. Kita periksa keadaan mangsa dengan cara mendengar degupan jantungnya, yang kita melihat pergerakan dada itu turun dan naik, yang kita boleh merasa pipinya ada hembusan udara ataupun tidak, bernafas ataupun tidak. Kaedah yang ketiga iaitu tekanan dada. Kita buat tekanan pada dada mangsa. Dirajah ni dengan cara kita cari posisi bawah tulang sternum, iaitu di bahagian dada. Tulang sternum ni contohnya nama lain ni adalah
ulu hati lah, itu di bahagian bawah dada. Kita rasa dengan menggunakan 2 jari telunjuk, letakkan tumit tapak tangan di atas tulang sternum, luruskan tangan anda tadi, tangan kita luruskan pada dada mangsa di rajah ni. Kemudian kita lihat pergerakan dada mangsa dan kita berikan tekanan. Tekanan pada dada itu pada kadar 100 hingga 120 per minit. Maksudnya 1 minit kita boleh berikan tekanan pada dadanya sebanyak 100 hingga 120 kali. Okay, kedalaman dada yang kita tekan tadi adalah 5 cm. Tak boleh lebih daripada 5 cm untuk mengelakkan daripada tulang rusuk yang patah dan sebagainya. Terus kita pergi pada kaedah yang keempat, iaitu memberi bantuan pernafasan. Okay. Dirajah inilah. Bagaimana cara dia? Kita picit pada hidung mangsa dengan ibu jari kita. Dan kita buka mulut mangsa. Kita ambil nafas yang panjang, kita rapatkan bibir kita pada bibir mangsa dan hembus selama 1 saat. Terusnya kita ulang hembusan sebanyak 2 kali. Terus kita pada kaedah yang kelima, iaitu kita buat ulangan semula apabila mangsa tadi masih lagi belum sedar ataupun tiada lagi pergerakan pada dada. Kita buat penilaian semula dengan cara tekan dada sebanyak 30 kali diikuti dengan 2 kali bantuan pernafasan. Dilakukan secara perulangan sehingga ambulans tiba ataupun sehingga mangsa sedar. Di rajah ni kita ubah kedudukan mangsa tadi dalam keadaan mengiring. Kita sebagai apa yang mana kita nak buat posisi pemulihan jika mangsa bernafas tapi masih lagi belum sedar. Posisi pemulihan iaitu sekiranya mangsa boleh bernafas, dia bernafas semula, kita boleh letakkanlah mangsa tadi pada posisi pemulihan. Tapi dia belum sedar lagi, pada sekian. Okay, bagaimana kaedah dia? Kaedah posisi pemulihan ini, yang pertama, bengkokkan sebelah lengan mangsa. Bengkokkan sebelah lengan mangsa macam rajah ini. Kemudian kaedah yang kedua, letakkan sebelah tangan yang satu lagi pada pipi yang bertentangan. Yang ketiga, bengkokkan lutut mangsa dan ubah kedudukan badan mangsa dalam keadaan mengiring. Dan yang keempat, pastikan saluran pernafasan sentiasa terbuka dan periksa pernafasan mangsa dengan krap. Okay, ini untuk posisi pemulihan di mana mangsa boleh bernafas semula tetapi masih lagi belum sedar. Kita boleh letakkan pada posisi pemulihan nama dia. Bapak sekian. Apakah kepentingan CPR? Kita lihat. Yang pertama, dapat membantu memulihkan pernafasan dengan cara terpastikan bekalan darah dan oksigen dapat terus disalurkan ke seluruh tubuh badan mangsa. Dan membolehkan mangsa menerima udara beroksigen ke dalam paru untuk membekalkannya kepada otak dan seluruh tubuh mangsa. Kerosakan otak ni pada sekian, dia boleh berlaku jika oksigen tidak sampai dalam tempoh masa yang tertentu. Langkah-langkah melakukan CPR boleh disingkatkan sebagai DRABC, yaitu D. Danger, bahaya. R. Response, tindak balas. A. Airway, saluran pernafasan. B. Breathing, pernafasan. C. Circulation, peredaran darah. Danger atau bahaya adalah langkah menilai situasi yang berlaku
bergantung kepada tempat kejadian. Alihkan benda-benda yang boleh mendatangkan bahaya kepada anda dan mangsa. Dan cuba minta bantuan kalau perlu untuk mengawal keadaan. Respons atau tindak balas adalah langkah memeriksa tindak balas pesakit, kejutkan pesakit, tepuk bahu dan jeritkan sesuatu. Awak okey ke? Letakkan pesakit berbaring terlentang di atas permukaan yang padat. Jika tiada tindak balas, hubungi ambulans. Airway atau saluran pernafasan adalah langkah. Melakukan teknik angkat dagu dan dongak kepala. Buka salur nafas pesakit secara mendongakkan kepala dengan satu tangan sementara dagunya diangkat dengan tangan yang satu lagi. Periksa kalau lidah mangsa mengganggu laluan pernafasan mangsa. Alihkan lidah tersebut kalau menghalang pernafasan. Breathing atau pernafasan adalah langkah. Meletakkan posisi pipi dekat dengan hidung dan mulut mangsa dengan muka menghadap ke arah dada mangsa. Lihat, dengar dan rasa pernafasan selama 5 hingga 10 saat. Jika tiada pernafasan, picit hidung pesakit sehingga tertutup dan beri 2 hembusan penuh ke dalam mulutnya selama 2 saat setiap hembusan. Circulation atau peredaran darah ialah langkah menekan dada apabila tiada tanda-tanda pernafasan normal, batuk atau sebarang pergerakan pada mangsa. Letakkan tangan di tengah dada, iaitu di sternum bone atau ulu hati, dan tekan ke dalam 1,5 ke 2 inci sebanyak 30 kali pada kadar 150 kali seminit. Dengan kiraan 1, 2, 3, sehingga 30. Teruskan dengan 2 hembusan dan 30 kali tekanan sehingga bantuan pertahanan awam tiba atau sehingga mangsa sedar. Pelajar, daripada apa yang telah kita belajar tadi tentang bantuan kecemasan ataupun CPR, dapatlah kita buat kesimpulan iaitu terdapat 5 kaedah dalam melakukan CPR, iaitu yang pertama, periksa respon mangsa. Kedua, buka saluran pernafasan. Ketiga, beri tekanan dada kepada mangsa. Kemudian yang keempat, beri bantuan pernafasan. Dan yang kelima, kita berulang semula dengan cara memberi tekanan dada sebanyak 30 kali, diikuti 2 kali hembusan mulut ke mulut. Dan akhirnya, para sekalian, kemungkinan besar dengan adanya bantuan kecemasan yang kita berikan ataupun CPR yang kita berikan kepada mangsa, mungkin dapat menyelamatkan mangsa sebelum diberikan kepada yang lebih pakar. Okay, pelajaran di sini untuk pelajar lebih memahami apakah yang kita telah belajar pada kali ini, iaitu tentang bantuan kecemasan. Saya berikan link soalan Google Form. Pelajar boleh jawab soalan dengan menggunakan link yang saya berikan. Jawab semua soalan, selamat menjawab. Baiklah pelajar, saya rasa setakat itu dulu pertanyaan kita tentang topik bantuan kecemasan. Sekian, terima kasih. Study sampai jadi. Semoga bermanfaat. Jumpa lagi. Assalamualaikum.